ingin ku berlayar. Ku cari arus alun angin bergantung dan jatuh di kantung. Bahkan ku berterbang akan jauh bergaris. Dinanti yang telah ku rempuh. Suara yang menusuk telinga. Sedang suasana ku saja terhembara. Mengalir cahaya di tanku bertahta. Meledak udara dingin bayu. Suasana dingin sayu. Cahaya di atas tak. Sejak daripada insiden itu, aku dimasukkan ke sebuah hospital. Nasib aku baik sebab aku hanya patah kaki kanan saja dan mengalami luka-luka sedikit. Sedangkan sahabat baik aku meninggal dunia di tempat kejadian. Masa aku di dalam ward hospital itu, aku pun menonton YouTube cerita Sinopal. Sudah please. Sebelum mulai, ayo kita subscribe channel ini supaya autornya dapat upload animasi baru. Berkemah sama Sinopal, anaknya Pahenol. Pengen pulang. Bang, aku nggak mau nanya. Ya terus. Apa benar kalau kita mimpi seseorang berarti seseorang itu rindu sama kita? Kalau kata orang-orang Walaupun cerita itu lucu, tapi tiba-tiba bulu roma aku naik dan aku rasa macam ada seseorang tengah berdiri di tepi aku. Malam berikutnya, aku masih di atas katil yang sama, baring-baring sambil bermain game dengan handphone aku. Siapa yang tak bosan kan kena duduk di hospital sepanjang hari? Lagi pula semalam aku rasa macam ada sesuatu yang berdiri di tepi aku. Mata tu kadang-kadang asyik nak pandang ke tepi je masa main game tu. Tiba-tiba muncul satu makhluk macam mayat betul-betul berdiri tepi katil aku. Aku terkejut sampai handphone aku campak ke bawah. Disebabkan kaki aku patah, aku tak boleh nak lari ke mana-mana waktu tu. Jadi, aku hanya mampu pandang je pocong tu. Pocong tu tiba-tiba panggil namaku. Adi, tolong aku Adi. Aku sakit. Aku kawan kau, Mail. Bagi menghilangkan rasa takut aku pun pejamkan mata dan baca surah Al-Fatihah. Dan bila aku buka je mata aku, pocong tu dah tak ada dan hilang dari pandangan mata aku. Selepas dari acara sembelih lembu korban di pagi hari raya itu, darah-darah yang ada di tempat sembelih dicuci oleh orang-orang kampung yang bertugas.
Hari terasa berlalu pergi dengan pantas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebaik saja aku mendengar azan maghrib. Aku pun membawa motor menuju ke masjid. Selesai salat maghrib dan isyak, aku pun bergegas pulang ke rumah kerana hari sudah malam. Dalam perjalanan menuju ke rumah aku ternampak susuk tubuh manusia di dalam semak samun berhampiran. Susuk tubuh berkenaan kelihatan seperti dua orang kanak-kanak yang berusia 7 hingga 12 tahun. Lalu aku pun berhentikan motor dan perlahan-lahan cuba mendekati kanak-kanak berkenaan. Sewaktu aku cuba mengintai di semak samun itu, aku terkejut kerana kanak-kanak itu seakan-akan sedang memakan sesuatu makanan dengan begitu lahap sekali. Aku tak tahu apa yang dimakan kanak-kanak itu kerana hari begitu gelap. Tanpa berfikir panjang, aku pun menyegah kanak-kanak itu bagi menakut-nakutkan mereka. Sebaik saja mereka memalingkan muka ke arah aku dengan senyuman, aku dapat melihat dengan jelas kanak-kanak itu mempunyai gigi yang tajam dan darah yang pekat kelihatan melekat pada mulut dan tangan mereka. Aku tiba-tiba pingsan di tempat kejadian. Sebaik aku tersedar dari pingsan, aku dikelilingi beberapa orang kampung yang lalu di tempat itu. Pada tahun 80-an atau 90-an dulu, tak ramai yang ada handphone sendiri seperti zaman sekarang ni. Kebanyakan orang hanya menggunakan public phone untuk menelefon orang yang tersayang ataupun buah hati masing-masing. Dan aku selalu bergayut tengah-tengah malam menggunakan public phone yang ada berdekatan dengan rumah aku. Sewaktu aku sedang asyik berbual-bual, menggelak ketawa dengan awet aku malam tu, bermacam-macam cerita yang aku buatkan malam tu, tanpa hiraukan waktu yang terus berlalu. Sambil bergayut tu, aku melambung-lambungkan duit shilling yang ada di tangan kanan aku. Tiba-tiba muncul seorang pakcik pada malam tu, berdiri di belakang aku. Mungkin dia juga ingin menggunakan telefon pada waktu malam itu. Tapi aku buat tak tahu je pakcik tu, dan teruskan bergayut tanpa hiraukan dia. Tanpa aku sedar, sedang asyik melambung-lambungkan duit shilling, tiba-tiba duit shilling aku terjatuh ke tanah, dan aku cepat-cepat mengutip duit shilling itu. Belum sempat aku mengutip duit shilling yang jatuh tu, aku tengok pakcik tu tak ada kaki. Dan aku pun bagi tahu awet aku kena balik sebab aku sakit perut. Pakcik tu tiba-tiba bersuara. Dia kata, "Sakit perut ke? Dah tahu."